Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada julung-julung kalinya saya telah pun dijemput oleh Max Family untuk mengutarakan beberapa video dalam program mereka untuk menyambut Hari Kronik Myeloid Leukemia yang selalunya setiap tahun diadakan pada 22 September. Kenapa 22 September? Ialah kerana 22 September ini ataupun 22/9 melambangkan Philadelphia kromosom, di mana kromosom 22 dan 9 itu telah tercelaru dalam membentuk Philadelphia kromosom. Jadi setiap tahunnya memang ia disambut, dikata adakan aktiviti-aktiviti secara bersemuka, tetapi oleh kerana zaman pandemik ini kita tidak dapat bersemuka secara terbuka, jadi kita hanya akan mengadakan program melalui maya seperti ini. Jadi ini adalah video pertama dalam siri 4 video yang kita akan keluarkan untuk untuk menyambut hari tersebut. Untuk video yang pertama ini, saya ada dua jemputan khas. Mereka adalah pesakit-pesakit CML yang telah berada di dalam program dari Max Family, dan mereka menggunakan ubat yang selalunya kita pakai dalam CML, dan alhamdulillah respon mereka amat bagus. Jadi kita ingin mendengar pengalaman mereka lah. Jadi untuk yang pertama saya ingin menjemput saudara Hassan. Saudara Hassan ni dia datang daripada Penang, ya. Dia pesakit kita yang agak lama, dan juga pesakit kedua ialah Cik Najah. So, jadi Assalamualaikum Cik Hassan. Assalamualaikum Najah, apa khabar? Waalaikumsalam doktor. Semuanya alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kita sihat. Jadi pertama sekali terima kasihlah kerana sudi untuk memberi pendapat, untuk berbual, ya, sebab bukannya senang kita ni kalau kita bercakap tentang penyakit kita. Kalau kita kena demam sesama pun kita malu nak beritahu kat orang, tambah-tambah pula kalau kita ada penyakit seperti ini. Jadi macam-macam tanggapan orang lain, kan. Kalau kita tak sihat, kita mungkin budaya kita memang macam tu. Jadi kita sikit sebanyak kita nak sentuh tentang penyakit CML ini dan macam mana dia telah mengubah cara hidup, dan juga macam mana perspektif kita bertukar setelah memulakan rawatan. Jadi apa kata kalau kita jemput Encik Hassan dululah. Jadi Encik Hassan, boleh tak saya tahu sedikit sebanyak tentang Encik Hassan, ya, macam mana keadaan Encik Hassan sebelum kita mendapat diagnosis ni? Okey, terima kasih doktor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Hassan daripada Penang. Okey, sebelum saya didiagnos dengan CML, iaitu Ogos 2016, masa itu saya adalah sebagai pegawai tentera udara di Raja Malaysia dan sedang mengikuti latihan sebagai instruktor di Alustar. So pada masa tersebut kira memang saya aktif dalam penerbangan, and then background saya sebagai juruterbang pesawat pejuang. So itu saja yang saya buat masa ni. Menarik, kan? Nanti tak kita sentuh tentang bila selepas diagnosis tu, kan, apa yang berlaku selepas itu. Najah pula macam mana? Sebelum kita dapat diagnosis tu, macam mana kejayanya, macam mana kerjaan awak, ya? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih doktor kerana invite saya. Okey, nama saya Najah Johari. Saya berasal daripada Puchong, Selangor. So saya didiagnos pada November 2015. Okey, sebelum saya didiagnos tu, saya merupakan perunding takaful sepenuh masa di Prudential Biasan Takaful. Dan saya merupakan ibu pada 3 orang anak. Okey, dah besar dah anak-anaknya? Anak-anak dah doktor tak dengar sebenarnya. Anaknya dah besar-besar dah? Anaknya 3 orang tu. Masa saya diagnos tu, anak saya yang bungsu tu masih lagi menyusu badan setahun lebih. Jadi tahun berapa masa tu masa you diagnose tu? Saya berumur 37 tahun. So anak-anak saya masih lagi sekolah rendah. Yang abang yang sulung darjah 1,
Darjah 5 tahun dan baby lah setahun lebih. Itu tahun 2015 ya? Betul, tahun 2015. Betul. Jadi masa tahun 2015 tu macam mana you rasa something is not right ni? Apa yang sebenarnya trigger you untuk pergi jumpa doktor tu semua? Okey, masa saya mula-mula dapat tahu, saya sebenarnya bermula beberapa bulan sebelum saya berjumpa dengan doktor. So saya mula dah start macam sakit kepala, dan saya penat. Saya ingatkan benda tu normal sebab saya rasa saya tak sakit. Saya jarang sakit doktor. Kalau orang dekat rumah tu, saya lah orang paling akhir sakit. Macam tu. Okay. Jadi masa tu sakit kepala, tak sihat macam tu lah. Tapi tak sangka pula yang dia diagnosis dia macam ni. Jadi you ada pergi jumpa doktor masa mula-mula sakit tu? Mula-mula macam, because benda tu bagi saya normal sebab mungkin saya penat, saya ada hectic jadual. Plus you menyusu kan masa tu kan? Ya, betul. So saya tak ambil indah jugalah. Cuma bila dia makin kerap ialah bila saya semakin penat dan berat saya turun 10 kilo dalam masa 2 bulan. Oh, banyak tu. Ada demam ke apa ke masa tu? Lebam-lebam? Nasib. Demam tak ada. Demam memang tak ada langsung, tapi saya ada bruises all over my body. Jadi benda yang sama ke berlaku dekat Encik Hassan masa tu? Oh, saya doktor, pada masa tu dia hasil pada bengkak, saya berlanggar masa main bola. Tapi pada masa sama saya masih menjalani penerbangan. Cuma bila rasa tak sihat dan saya pergi lapor sakit dengan doktor tentera, dan doktor suggest untuk buat blood test. Daripada situ saya boleh detect. I see. Jadi selain daripada sakit perut tu semua tu, you ada demam ke, berat badan ada turun tak semua masa tu? Oh, saya masa tu tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Saya pun masih aktif flying lagi masa tu. Cuma doktor stop saya flying je. Ya. Jadi masa blood test tu, the next step tu apa lepas blood test tu? Dia refer you dekat hospital Sungai Petani ya? Dia hospital Penang. Dia bagi refer letter dan saya refer ke hospital Penang. Daripada Alostar pergi ke hospital Penang dan terus buat blood test lah. Dan dapat result. Dapat result tu. Jadi masa tu kita buat bone marrow test and everything lah. Yes, about 2 weeks after that kita terus buat bone marrow test lah dan confirm CML. Ya, masa doktor bagi tahu kata darahnya tak elok dan kena buat bone marrow tu, you terkejut? Ya Allah, masa tu memang sedih tu. Masa tu terus gelap sebab kita pun dah tahu kita punya background dengan active flying apa semua. Tiba-tiba dapat berita macam ni dan terus gelap sekejap lah. Bukan sekejap lah, it takes about few weeks jugalah untuk saya recover. So, Najah masa first time doktor bagi tahu ni CML ni, apa perasaan you? Saya diagnose di Hospital Sunway. Masa buat blood test tu sebab saya been refer daripada klinik. Sebab saya punya spleen bengkak dah. Bengkak dan doktor refer dan saya pergi ke Sunway. Bila tengok blood test dia kata saya ada CML. So saya memang masa tu saya blur sebab saya kata macam saya tak pernah dengar CML tu apa, tapi saya hanya tangkap belakang tu saja, leukemia. So masa tu saya decide untuk saya tak percayakan doktor tu, saya pergi pada second opinion. Saya pergi pula doktor di Hospital Pantai to get the second opinion. Yelah, dalam background saya kami ada a few things yang kita rasa macam yelah benda besar kan. So saya nak benda tu biar pasti. So saya pergi second opinion lah di Hospital Pantai Kuala Lumpur. Jadi masa tu terkejut kan sebab masa tu you aktif, masa tu you menyusukan anak kan, a lot to look forward to masa tu kan. Jadi saya actually at the peak of my career lah sebenarnya. So masa tu memang tak tahu nak buat apa. Okay. Jadi
jadi test kita buat, kita dapat tahu diagnosis dia CML. Jadi bila you diberitahu je CML, apa yang going through your mind? Sebab kalau kita cakap leukemia ni macam-macam kita fikir. Kemoterapi, kita kena buat transplant, ada macam-macam. Terutamanya sebab you background you dalam takaful kan. Jadi ada banyak you mungkin tahu tentang tu kan. Jadi bila kita dapat diagnosis CML ni dan juga diberitahu yang kemoterapi bukannya the main option, dia terkejut tak? Saya rasa macam ada benda lain sebab saya kalau boleh memang saya tahulah kalau boleh nak avoid benda tu kan, sebab kita tahu dia punya kesan macam mana. So bila doktor kata you tak perlu treatment, you just hanya perlu makan ubat saja. Tapi my next question, saya tanya doktor, berapa harga ubat tu? Okay, tu a different story lah kan. Jadi kita nak tanya perspektif daripada Encik Hassan pula. Jadi bila you dapat tahu tu CML tu, mesti kita dah ada dalam fikiran kita, oh ni mesti kemoterapi tu semua. Jadi bila diberitahu yang cara kita merawat CML ni ialah dengan menggunakan ubat imatinib kan. Jadi you rasa apa masa tu, masa diberitahu tentang tu? Ya, lepas dia daripada result bone marrow, and then doktor pun dah advise guna ubat sahaja. Kalau keadaan tu in a phase 1, chronic phase 2, saya rasa memang betul-betul lega dan bersyukurlah, dan berharap sangat benda ni tak adalah membawa efek yang teruk pada diri saya. Itu je. Dan kita nak rangkumkan semula ya. Jadi memang pesakit pun, di kalangan pesakit kan, pun kita tak tahu tentang CML, apakah lagi imatinib tu sebelum diagnosis tu. Jadi memang kita tak tahu tentang tu lah. Memang Encik Hassan pun tak pernah dengar tentang tu ya. Jadi sejak diagnosis tu, saya rasa kita fokus dekat Encik Hassan dulu. Apa pengalaman Encik Hassan setelah dimulakan dengan ubat Gleevec ini semua? Apa yang dah berlaku sejak tu? Saya bermula daripada Gleevec tu actually sebulan selepas saya bone marrow dan dapat Gleevec, 20 hari bulan 9 start Gleevec, and then the response is quite good, just within a few months then dah dapat below 0.1, so just continue then process, and then start from there I engage dengan doktor tentera untuk buat, kami dipanggil medical board. So dalam medical board tu dia bagi suggestion apa semua, dan doktor pun gunakan feedback yang daripada saya ni membuat satu kajian. Dan of course lah dalam keadaan sekarang ni RMF atau Tentera Udara Diraja Malaysia ni only saya yang pilot yang ada leukemia ni, so diguna sebagai kajian untuk continue study on this. And then back in 2018 doktor dah decide untuk saya boleh regain balik flying, cuma based on multi crew. Daripada saya bawa pesawat pejuang iaitu single crew, bawa seorang, dan saya tukar kepada multi crew. So sampai sekarang saya dah boleh regain balik. Itu saja. Alhamdulillah. Jadi itu ya, kan daripada perspektif pesakit, kadang-kadang bila kita dengar diagnosis tu sebagai leukemia, kita rasa gelap masa depan kita dah tak ada harapan lagi selepas tu. Betul. Tapi daripada apa yang saya baca, Encik Hassan ambil ubat imatinib, Puan Najwa pula mengambil ubat nalotinib. Jadi apa yang menyebabkan nalotinib dipakai untuk Puan? Masa saya daripada Hospital Pantai, saya minta di refer kepada Hospital Ampang sebab saya tahu pakar darah kita memang paling bagus di Hospital Ampang. So bila saya consult dengan Datuk Chang, so memang dia terus berikan saya nalotinib lah untuk first line untuk dicuba. Jadi ada nampak perbezaan kan antara Puan Najwa dengan Encik Hassan, di mana sebenarnya saya nak cakap Encik Hassan ni pun saya segan sebab dia major kan.
Ya, Kan? sekarang. Tapi tak ada apa, Doktor. Tak apa, kena pagi di meja Hasan, kena hormat. Ya. Jadi kalau kita tengok balik, perjalanan dia lain sikit. Puan Najah, dia punya daripada mula sebab dia bukan chronic phase macam meja Hasan, dia terus kepada second line drug iaitu naloxone. Encik Hasan, Meja Hasan terus ke dia bagi first line dulu imatinib. Jadi perjalanannya agak berbeza sedikit. Jadi apa pengalaman Puan Najah tentang penggunaan naloxone ni? Okey, bila saya diberi, saya memang memang komit untuk follow apa yang doktor suruh makan 2 kali sehari, kan. So dan masa tu reading masa permulaan ni about 46% BCR-APL saya. So saya follow appointment. Cuma maknanya challenge sikit bila naloxone ni bila kita nak arrange masa bulan puasa. Betul, baru nak tanya. Bulan puasa. First time bulan puasa kan. Sebab saya memang dengan family selalunya akan berbuka puasa di masjid. So masjid kadang rushing macam tu kan. So, boleh tak bagi tips sikit kepada pesakit-pesakit kita yang nak berpuasa nanti tentang penggunaan naloxone ni? Okey, macam saya memang pastikan kalau saya sahur, saya bangun sebab saya makan ubat dalam pukul 5 macam tu. So saya akan bangun pukul 3 pagi just untuk makan ubat dulu. Sambil tu saya bangun tahajud, buatlah aktiviti kat situ kan. Dan saya bangun untuk bersahur dengan family saya dalam pukul 4:45. So just nice lah. Berbuka pula? Berbuka, itulah pengorbanan yang perlu saya buat dan family saya perlu alami jugalah. Sebab kadang-kadang bila kita berbuka bersama family besar kan, semua orang bertanya kenapa tak makan sekali, macam tu kan. So saya hanya berbuka dengan air saja. And then selalunya Puan Najah tunggu berapa minit sebelum makan dos naloxone tu selepas berbuka? About 1 hour, 1 jam. 1 hour after kan. Lepas makan tu kena pula berpuasa pula lepas tu kan untuk an extra 1 hour pula. Memang mencabar sedikit lah. Tapi kalau macam Meja Hasan, kalau naloxone, kalau ambil imatinib ni just sehari sekali saja. Jadi kita masih lagi tentang Puan Najah tentang side effect. Apa pengalaman side effect daripada ubat ni? Okey, permulaan side effect tu bila saya mula makan dia ada sakit di di tulang-tulang lah. Tu saya rasa side effect yang very mild. Dan at the same time sebab saya dah 6 tahun makan ubat ni, so kadang-kadang saya ada side effect sakit kepala tu akan ada juga. At the same time kadang-kadang saya ada cramp kat kaki. And then saya ada kulit lah doktor, kulit dekat kepala ada jerawat, macam pipi kan panas dia keluar kan. Ada tak macam rambut gugur dan sebagainya? Rambut gugur adalah, tapi bagi saya macam ni, saya rasa memang bila mula-mula dapat tahu yang saya sakit CML ni, ialah kita rasa macam tak ada direction, gelap. Tapi bila ada ubat tu saya kata apa saya nak complain. Instead of saya complain kena kemo, ada orang lebih teruk daripada saya. Saya hanya kena makan ubat saja. So saya take it positively. Tentang pengalaman Meja Hasan pula, imatinib ni lain sedikit dia punya side effectnya kan, terutamanya pada kulit. Jadi apa pengalaman Meja Hasan? Ya doktor, terima kasih. Sebenarnya imatinib betul lah. First kali kulit tu lah daripada gelap tu dia makin terang dan sampai sekarang. So pengalaman dia paling mudah sekali, ramai orang anggap saya ni Cina lah. Cuma ada segi side effect doktor, yang biasanya awal-awal tu memang rasa loya sikit. Rasa loya, and then ada certain time tu macam cramp. Tapi bila saya dah after 6 months to 1 year, saya mula aktif balik dengan cycling and then start jogging apa semua, dan everything back to normal. So far alhamdulillah. Jadi sejak daripada dapat diagnosis ni, rasanya perspektif hidup Meja Hasan ada berubah tak? Mesti ada perubahan yang kita rasakan mentally, physically. Apa komen Meja Hasan? Ya, dari segi benda tu memang
of course lah, kita akan cuba cari cara hidup yang paling sihat lah, dengan pemakanan kita kontrol, dan buat senaman at least senaman sama ada 2-3 kali seminggu ke. Janji badan kita sentiasa aktif macam tu, Doktor. I think tentang ni saya akan minta Puan Najah punya pendapat juga pula ya. Tentang diagnosis ni, ada tak menukar perspektif Puan tentang sebagai seorang penggiat takaful, I'm sure you punya kontak dengan pesakit yang baru dapat diagnosis, tak semestinya CML, kadang ada kanser lain pun. Ada tak perspektif you bertukar tentang cara you bercakap dengan dia orang semua? Saya bila saya sendiri jadi patient, so saya dah faham dah yang kita ada face pasal kita denial stage kan, kita ada pasal kita accept, lepas tu kita move on. So apa yang saya buat bila saya jumpa, bila saya bertemu dengan kata bakal-bakal pelanggan ke ataupun siapa-siapa kawan-kawan, saya akan cerita saya punya experience. Yang penting ni ialah early diagnosis, Doktor. Mereka terkejut tak yang sebenarnya you are living with cancer? Sebab semua nampak sihat. Semua orang tak percaya yang saya ada kanser, dan bila cakap CML tu, apa tu CML? So saya rasa macam semua orang tak percayalah sebab saya masih boleh hidup macam orang biasa. Alhamdulillah kan. Jadi satu perkara yang penting yang selalunya kalau saya jumpa pesakit saya pun, saya always tekankan tentang compliance. Compliance maksud dia ketetapan untuk mengambil rawatan. Jadi apa pendapat Puan? Saya memang saya percaya kalau macam Allah ni dah bagi kita peluang kedua dengan berikan kita rawatan kata yang paling orang kata less, paling kurang kan kesakitannya, paling mudah, just makan ubat je. So apa saya perlu pastikan, memang saya akan ikutlah jadual pemakanan ubat tu. Saya akan follow. So saya akan make sure saya letak extra ubat dalam beg saya supaya tak tertinggal. Tak tertinggal. And then tentang Meja Hassan pula, dia punya aktiviti harian dia mungkin hektik kan, mungkin jadualnya agak ketat. Jadi macam mana Meja tukarkan perspektif harian, cara kita punya jadual harian tu untuk nak masukkan pemakanan ubat ni semua? Ada tak apa yang ditukar? Pada saya masa ni tak ada banyak, sebab memang rutin saya lepas breakfast saya akan ambil ubat lah. So cuma saya kan? Saya nak tekan kat situ, memang kena betul-betul dengar nasihat doktor, suruh ambil ubat, continue, and then at the same time saya pun ada join banyak program daripada Max Family. So daripada situ kita encourage people untuk ambil ubat and then continue. Itu adalah menyentuh kepada peranan Max Family. Jadi di Malaysia ni memang untuk kanser apa pun tentang silaturahim dan juga persahabatan tu penting. Dan kadang-kadang di Malaysia ni kita perspektif daripada pesakit, menolong pesakit ni agak kurang. Kalau doktor lain kita punya cara kita approach pesakit kita. Jadi saya rasa kalau pesakit memberi pengalaman kepada fellow pesakit sendiri, lain sebenarnya. Jadi apakah pengalaman Meja tentang peranan Max Family secara individu dan juga pengalaman Meja sendiri sebagai salah satu seorang penggiat dalam Max Family ini? Terima kasih. Sebenarnya memang syukur sangat ada NGO macam Max Family ni yang buat, memang dia keep on support patient and then bagi advice, and then yang paling penting dalam masa kita buat discussion tu ada sharing side effect, sharing knowledge apa semua. So daripada situ bagi kekuatan pada patient-patient yang baru, and then patient yang lama terus bersemangatlah untuk terus kekal hidup and then continue normal life. Living with normal life, itu je yang paling penting. Pada pendapat Puan Najah pula macam mana? Macam pendapat saya, Max Family ni banyak mainkan peranan lah untuk saya teruskan orang kata hidup ni dengan positif. Sebab masa saya mula-mula diagnose tu, saya tak tahu nak cakap dengan siapa.
Kadang-kadang kita nak bercakap dengan spouse kita pun dia mungkin tak faham apa yang kita rasa. So bila doktor suggest untuk join the support group, saya memang bila Max Family Call saya terus pergi dan saya tahu saya bercakap dengan orang yang sama yang ada experience dengan saya. So daripada situ saya just make sure saya pun beri benda yang sama untuk give back to my society, CML society. Jadi sekiranya ada pesakit baru yang kita baru dapat diagnosis, apa nasihat Puan kepada mereka secara peribadi? Okay, kalau first bila you dapat diagnose tu, kita kena satu follow apa nasihat doktor. Jangan dengar nasihat daripada yang tak bertauliah. Doktor, pesanan pada doktor tu penting. Itu satu. Dua, joinlah support group yang ada sebab anda ni orang kata bertuah ada support group yang sangat supportive dan aktif. Itu yang penting sebab bila kita berada di dalam kelompok yang sama, kita rasa orang faham dengan keadaan kita. So sekurang-kurangnya ketakutan pada permulaan tu, fear to unknown tu akan berkurang. Sebab leukemia dan kanser darah ni benda besar, benda huge thing. So benda tu saya rasa kena be managed lah. Jadi sebagai penutup, sekali lagi saya ingin menyatakan penghargaan dan terima kasih daripada saya sendiri sebagai individu dan juga daripada Max Family tentang dengan kita bercakap selama 20 minit ni, kadang-kadang banyak perasaan kita tentang nak menceritakan balik apa yang dah berlaku pada kita, dan saya rasakan apa nasihat yang diberi oleh Meja Hassan dan juga Puan Najwa amat berguna kepada pesakit-pesakit kita nanti. Jadi untuk CMLD nanti, ada pesanan apa daripada Puan Najwa kepada society dan kepada pesakit in general? Pesanan saya, just live the normal life, enjoy your life, think positive. Meja Hassan? Ya, saya pun sama. Kita teruskan hidup dan cuba ubah daripada hidup yang sebelum ni kepada hidup yang lebih baik dan lebih sihat. Itu yang paling penting. Terima kasih, Dr. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Meja Hassan dan juga Puan Najwa. Jadi kita berhentikan dulu wawancara kita untuk kali ini, dan untuk yang seterusnya kita akan menjemput ramai lagi pesakit untuk memberikan perspektif mereka dan peranan yang mereka mainkan dalam sebagai pesakit dan juga sebagai pemberi ataupun caregiver kepada pesakit mereka. Jadi untuk itu, sekian, terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.